Wanita hari ini, wanita hari ini bijak mengatur, mengurus watak-wataknya. Ushawati, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini terus menginspirasikan kehidupan anda bersama kami di Wanita Hari ini. Assalamualaikum, salam satu Malaysia. Bersiaran bersama saya Hazrina Kasim dan juga rakan setugas Siti Hasfiza Aswati. Sabjahan panjang lagi saya sebut. Dah lama tak dengar nama tu. Okey, dan hari ini kita akan membicarakan tentang satu lagi topik berkaitan dengan keibubapaan. Dan yang pastinya topik untuk kita bincangkan bersama dengan anda penonton setia Wanita Hari ini, mengajar anak lebih berdikari. Itu semua akan kita kongsikan bersama dengan tetamu yang sudah pun bersama dengan kita sebentar lagi nak berkongsi apa yang menarik, apakah informasi dan juga tip yang boleh kita dapat daripada segmen keibubapaan ini. Tapi sebelum tu, apa kata anda saksikan dahulu bingkisan yang telah pun disediakan oleh rakan setugas Idol. Silakan. Baru-baru ini berlangsung pertunjukan fashion bagi pelajar jurusan Rekaan Fashion Universiti Teknologi Mara untuk mempersembahkan projek akhir mereka. Seramai 27 orang pelajar yang terlibat, setiap pelajar mempersembahkan sebanyak 4 koleksi pakaian. Mereka akan dinilai oleh juri-juri profesional. Saya lihat ada menswear. Dia mempunyai kriteria iaitu teknik-teknik yang baru juga, iaitu highlight and then teknik applique everything. Itu benda yang barulah untuk 2014. Saya rasa desain rekan-rekan tadi ada sesuatu yang mengikut aliran semasa, which is aliran pasaran, yang mana sekarang sepatutnya memang pelajar perlu tahu kepentingan untuk berada dalam industri. Saya memilih mandala, iaitu elemen yang relate dengan culture dan juga sedikit sentuhan keagamaan yang membawa maksud di mana psikologi dan agama itu saling berkait rapat. Cabaran terbesar sekali yang saya hadapi adalah apabila industri Malaysia kita masih lagi kekurangan teknologi untuk menghasilkan fabrik yang sedemikian untuk diprintkan. Apa yang saya lihat pada kesubuhan daripada dia punya collection, dia mempunyai kriteria iaitu originality dan dia juga ada specific creativity dan juga idea dia pada rekaan itu sendirilah. Rekaan Afiq ada unsur dan kriteria international flavor, which is practicality dan juga market flavor. Maknanya baju dia tu sedia dijual. Itu dia tentang bingkisan fashion kita. Dan berbalik kepada topik kita hari ini, iaitu ajar anak lebih berdikari. Saya kira ramai antara penonton bersetuju bagaimana caranya untuk mendidik dan mengajar anak-anak ini berdikari sejak daripada usia yang muda. Dan saya kira tidak dinafikan ibu bapa pastinya mahukan yang terbaik untuk anak-anak mereka. Namun bagaimanapun, perkataan terbaik itu tidak bermaksud menyediakan segala-galanya untuk mereka. Betul. Dalam konteks menyediakan ini, turut sama menyediakan persiapan dan persediaan untuk mereka menghadapi hari-hari yang akan datang. Contohnya, menjadi lebih berdikari. Orang kata tahu menjaga diri dan juga dari aspek-aspek keselamatan, khususnya daripada cara penjagaan, tahu nak membasuh kasut sekolah sendiri, tahu nak menyusun atur baju sendiri, dan tahu juga nak membantu ibu bapa dan menjaga keselamatan diri. Saya setuju tu Fiza, dan sebenarnya kalau difikirkan dalam soal untuk mendidik anak dan mengajar anak berdikari ini, boleh dimulakan sejak dari awal peringkat umur dan mulakan dengan perkara yang mudah dahulu agar anak-anak ini lebih faham akan peranan dan tanggungjawab mereka. Apa yang penting sebenarnya, ibu bapa juga memerlukan komitmen yang cukup besar untuk memberitahu anak-anak tentang tanggungjawab masing-masing dan perlu memberi ruang dan peluang agar mereka sama-sama dapat mengetahui antara peranan sebagai seorang anak di dalam sebuah keluarga itu sendiri. Itu semua akan kita bincangkan bersama dengan tetamu yang sudah pun bersama dengan kita ketika ini. Elok saya perkenalkan di sebelah Fiza, iaitu Puan Hafiza Abdul Rahman selaku wakil Happy Mind Studio. Terima kasih bersama kami hari ini. Terima kasih Cik Ina, Cik Fiza. Yang di tengah-tengah ini kita bersama dengan adik comel ni, Azliana Azlan. Apa khabar Azliana?
Khabar baik. Alhamdulillah. Dan bersama dengan ibunya, Puan Yusrina Muhammad Hatta. Tapi sebelum kita nak berkongsi dengan lebih lanjut lagi tentang topik perbincangan kita hari ini, apa kata kita dengarkan dahulu pendapat orang ramai tentang wajarkah nak ajar anak-anak ini berdikari sejak usia muda. Silakan. Silakan. Kena diorang buat sendirilah kan. Macam contohnya gosok baju sekolah kan, basuh kasut kan. Dan samping tu juga tolong mak kita kat dapur lah kan, tolong mengemas ke macam tu lah. Tu mestilah, memang patutlah kan. Memang kita perlu ajarlah sikit-sikit, tapi sebabkan kita selalu tak ada kat rumah kan, memang kita bergantunglah pada maid kan. Tapi so far tengok bila dah dewasa, diorang boleh buat sendirilah semua. Tak adalah perlu nak ni sangat bergantung pada kita kan, nak semua nak kena buat. Diorang sendiri boleh buat lah, insyaAllah. Memang kita yang kena ajar anak. Memang kalau ada, saya sendiri pun ada pembantu rumah, tapi pembantu rumah ni memang untuk menguruskan hal-hal rumah saja, tak lebih dari itu tau. Untuk kita sebagai ibu bapa ni kena didik anak-anak lah untuk kepribadian dia, untuk daripada basic-basic kemas rumah ke, basuh baju ke, ataupun contohnya selepas makan terus basuh pinggan kan. Tapi selalunya benda-benda hal rumah ni maid lah yang buat, tapi yang anak-anak punya peribadi, jasmani dan rohani tu kita yang kena didik daripada awal. Seawal mungkin setahun dan ke atas, ya, harus kita melatih anak-anak kita berdikari. Ya, kalau kita anak-anak kita start daripada umur katalah dia mula merangkak, kita harus melatih dia untuk merangkak sendiri. Kita harus melatih dia untuk berjalan sendiri. So itu juga adalah latihan. So bagi saya latihan berdikari ini adalah peringkat daripada kecil sampai ke dewasa dan ianya tidak perlu berhenti. Itu dia pendapat-pendapat yang menarik dan juga bernas, mungkin melalui pengalaman mereka sendiri. Nak tanyakan soalan kepada Puan Hafizah. Kalau kita nak cakap tentang konteks berdikari ni, terlalu luas penjelasannya dan ia juga memerlukan komitmen yang berpanjangan oleh ibu bapa ni untuk mendidik anak-anak ini berdikari. Jadi macam mana kita nak kongsikan tentang konteks sebenarnya mengajar anak berdikari? Okay, terima kasih sebenarnya pada pihak wanita ini atas jemputan. Sebenarnya Cik Fiza, Cik Rina, ibu bapa memang berperanan utama dalam untuk mendidik anak-anak. Ini memang tanggungjawab mereka. Tidak boleh diberikan kepada maid, pembantu rumah atau penjaga. Memang ibu bapa sendiri kena pantau. Okey, yang paling penting sekali ibu bapa perlu menerapkan perkara ini sejak lagi mereka dalam kandungan. Setelah mereka lahir je anak tersebut, perlu dididik hingga ke alam dewasa. Tak boleh lepas tangan walau apa pun. Komitmen yang berpanjangan. Benar. Dan mungkin bagi Puan Aziana sendiri kan, bagaimana Puan Aziana melihat tentang peranan ibu bapa untuk Puan Yusrina, mungkin boleh kongsikan peranan ibu bapa ini nak membentuk mendidik anak-anak sejak daripada kecil lagi ni, apa yang sebenarnya perlu mereka ketahui sejak dari awal usia? Sebenarnya bila anak itu lahir saja, kita memang dah akan bagi sepenuh tanggungjawab perhatian kepada anak tu. Jadi apabila anak tu meningkat besar, kita memang akan pastikan bahawa kehidupan dalam rumah tu dia ada tugasan je lah. Daripada kecil pun memang kita dah cuba terapkan kan. Yang paling simple, yang paling mudah seperti basuh pinggan, macam Ibu tu cakap tadi, basuh pinggan, susun atur slipper semua. Jadi memang kita dah biasakan mereka. Macam Aziana anak yang sulung, jadi dia perlu ada tanggungjawab lebih besar untuk adik-adik dia pula supaya dia boleh contoh dekat adik-adik. Contoh untuk adik-adik supaya ikut. Sebab kadang-kadang bila adik-adik pula dia akan tengok kakak dia, kakak dia malas, dia pun tak nak buat jugalah. Jadi ibu dah akan lebih bising kat rumah kan. Tapi dengan ada Aziana, kita akan cakap, okey Aziana sebagai kakak sulung, tanggungjawab lebih, bagi contoh kat adik-adik, buat, nanti insya-Allah adik-adik pun akan ikutlah. Adakah Puan Yusrina mempunyai seorang pembantu di rumah? Tak ada. Okey. Banyak lagi yang kita nak kongsikan tentang topik ini sebenarnya, tapi sebelum tu bagi anda yang mungkin nak memberi sebarang pendapat ataupun nak bertanya sebarang soalan, anda boleh tanyakan di talian 1800 88 6636. Okey, nak tanya kepada adik Azliana ni. Berapa tahun sayang umur? Saya 8 tahun. 8 tahun. 8 tahun dah pandai buat apa? Dah pandai kemas baju. Pandainya. Lagi? Basuh kasut sekolah. Basuh kasut sekolah. Berapa pasang kasut sekolah awak ada?
Satu lagi. Lagi awak boleh buat apa lagi? Boleh tolong ibu buat apa? Boleh tolong ibu sidai baju. Sidai baju awak sampai ke? Kalau tak sampai lompat. Lompatnya sampai. Selalunya sampai. Memang ibu dah tahu dah letak memang sampainya ikut ketinggian. Okey. Mungkin boleh kongsikan ya, bagaimana agaknya kalau melihat akan kepentingan anak-anak ini untuk dilatih berdikari ini, peranan Happy Mind Studio ini katanya dapat menyediakan pelbagai kemudahan kelas yang boleh memberikan anak itu melihat sebenarnya tentang tanggungjawab mereka. Okey. Sebenarnya Happy Minds adalah pusat holistic center yang bukan sahaja menerapkan pendidikan, sebenarnya memperkenalkan kanak-kanak tu, kerana mereka tidak tahu apa lagi bidang yang ada dalam dunia ni. Mereka hanya tahu ibu bapa suruh hantar pergi sekolah atau ke nursery, itu sahaja dunia mereka. Jika ibu bapa tidak perkenalkan mereka, kamilah tempat ibu bapa boleh berikan. Kerana di Happy Minds kami bukan hanya sebagai tenaga pengajar, kami sebenarnya bersifat sebagai kawan. Jadi segala rahsia anak kami cuba congkil supaya ada yang terbuku di hati mereka tu kami sampai kepada ibu bapa. Dengan cara ini dua-dua pihak dapat lebih mesra. Saya kira mungkin rata-rata yang merasakan mengajar anak berdikari itu bukan satu perkara yang penting. Namun mungkin nak kongsikan kepentingan mengajar anak-anak ni berdikari, kerana ada beberapa pautan yang sempat saya baca. Oleh kerana ibu bapa terlalu memanjakan anak, tidak mengajar anak-anak untuk berdikari, apabila ibunya meninggal dunia, anak-anak hilang tempat bergantung, tidak tahu nak buat apa-apa saja. Kepentingan mengajar anak ini berdikari sebenarnya. Benar tu Cik, kerana ia adalah skill hidup. Sewaktu ibu bapa ada di dunia ni, mereka mungkin orang berada, boleh mempunyai pembantu rumah. Tapi jika anak-anak tidak diajar contoh benda basic, okey, contoh di awal usia 2 hingga ke 3 tahun, kita telah boleh mengajar mereka untuk menyusun mainan bersama, memakai baju mereka. Jadi apabila umur 4 ke 5 tahun pula, sama-sama ajar mereka maklumat penting, contoh keselamatan, nombor-nombor yang boleh dipanggil, itu paling penting. Ya, tidak ada ibu bapa nanti bagaimana, siapa yang perlu dihubungi, di mana alamat mereka. Jadi mereka lebih alert dan mereka tidak akan mudah untuk bercakap dengan strangers, orang luar. Jadi skill-skill ini sangat penting. Dan seterusnya apabila umur 5 ke 6 dan 6 ke 7, kita boleh mulakan dengan baking, mengajar menyusun peralatan pembelajaran, dan juga yang paling penting saya rasalah bila grocery time, tolong bawa anak-anak bersama. Kerana ini akan mengajar mereka money management. Okey, banyak lagi nak dikongsikan, tapi sebelum tu Rina, tapi sebelum tu kita ada seorang pemanggil di talian. Hello. Hello. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Sarimah daripada Port Dickson. Silakan Pak Sarimah. Saya ni tentang pengalaman sajalah. Ya. Mengasuh anak-anak ni kan. Jadi pada saya memang patut kita asuh orang tahu sendirilah kan. Sendiri kan. Daripada tadika lagi saya dah ngasuh anak-anak cara macam tu. Anak saya lelaki dua-dua orang kan. Tapi sampai sekarang umur dia dah 15 memang dia dah pandai lah kalau cakap basuh baju, gosok baju, sekolah, kasih sekolah ke tempat itu tu memang dah boleh lah. InsyaAllah kalau hari ni, kalau tak dapat arahan, hari ni saya akan berangkat umrah pun saya dah boleh tinggalkan dia. Alhamdulillah. Dengan kerjanya hari ni. Semoga selamat pergi dan kembali insya-Allah. Terima kasih Puan Sarimah. Jadi rasanya mana ibu-ibu yang rasa memang patut anak-anak dia asuh daripada kerja, tak kira lelaki perempuan. Ya, saya setuju. Terima kasih Puan Sarimah. Itu dia tadi pengalaman seorang ibu yang memberikan orang kata ruang kepada anak-anak untuk berdikari. Mungkin bagi Puan Yusrina kan, kalau kita nak mendidik anak-anak ini, nak mengajar mereka untuk berdikari, sudah tentu kita juga perlu memberikan galakan, sokongan kepada anak-anak ini. Bagaimana dari segi bentuk sokongan dan galakan kepada adik kita? Sebenarnya kalau seperti contoh Aziana sebagai anak yang sulung, sekarang ni saya ada anak yang keempat yang baru usia 3 bulan. Jadi kalau orang lain tengok dia nak pegang adik dia, semua orang mesti akan macam boleh ke. Tapi kat rumah kita memang dah train. Kita latih dia dan Aziana dan Azalia, adik yang nombor 2, anak nombor 2, untuk biasakan pegang adik tapi dengan kita punya perhatian lah, supervision kita. Sebab ialah kalau kita biarkan saja macam tu, kita pun takut juga kan. Jadi setiap apa yang dia nak buat, sebenarnya kita akan bagi tahu dekat dia kenapa dia nak buat ni, perlu
tindakan dia tu betul atau tidak. Dari segi itulah sokongan saya. Kalau saya rasakan itu tidak sesuai dekat dia, saya akan explain lah. Okey Azana, yang ni tak sesuai, Azana perlu buat yang ni. Ataupun kadang-kadang kita akan cakap kat Azana boleh buat yang ni, ataupun dia reject balik dekat saya, ibu Azana tak nak. Saya akan explain balik, terangkan kat dia kenapa dia perlu buat perkara-perkara ni. Lagipun kebanyakannya alhamdulillah dia senang nak diterima arahan dengan cakap, jadi memudah cara lah. Jadi tak perlu explain terlalu banyak, terlalu panjang lebar, cakap sikit dia dah boleh faham lah. Azana sendiri kalau di rumah bila ibu minta tolong Azana untuk buat kerja rumah, apa yang paling Azana suka? Gosok baju. Gosok baju. Baju siapa yang Azana gosok? Baju ibu, baju adik. Iya. Awak pandai gosok baju ni daripada umur berapa? Baru sekarang. Baru sekarang. Awak takut tak kalau awak gosok baju tu, setrika tu terkena tangan awak? Ada parut sampai sekarang. Tapi pernah 5 tahun kena dekat setrika, satu jari dia parut dah hilang. Belajar sendiri. Okey, sebenarnya banyak lagi. Banyak kita nak kongsikan dengan Puan Hafiza dan juga tetamu kita yang lain di studio. Tapi sebelum kita nak bicarakan dengan lebih lanjut tentang topik ini, kita berehat seketika. Kembali lagi selepas ini. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Kembali lagi dalam Wanita Hari ini dan masih lagi dalam topik mengajar anak berdikari. Saya kira apa yang telah dilakukan oleh Puan Yusrina sendiri dengan menggalakkan anak-anak membantu di rumah adalah satu cara yang cukup baik untuk mengajar anak-anak ini menjadi lebih berdikari. Mungkin Puan Hafiza boleh kongsikan. Macam sekarang ni seperti apa yang ada di Happy Minds, kelas-kelas tertentu yang diadakan mungkin bagi mereka yang berkemampuan. Tapi kita bercerita dalam konteks dan juga aspek di mana mungkin ibu bapa ni tak berkemampuan hantar anak-anak ke kelas tertentu. Tapi bagaimana caranya untuk melatih dan mendidik anak-anak ni di rumah untuk berdikari dalam masa yang sama menjaga aspek-aspek keselamatan? Bagi saya, ibu bapa boleh lakukannya. Dia bukannya sebab tentang keuangan. Yang paling penting ialah tentang ilmu itu. Maksudnya ibu bapa perlu buat carian, perlu rajin baca buku, perlu rajin bertanya pada yang berpengalaman. Jadi selepas itu ibu bapa menjadi model kepada anak-anak. Jadi contoh, apabila ibu bapa buat sesuatu kerja, sila bawa anak bersama. Walaupun nak basuh kereta, walaupun nak membetulkan lampu yang terbakar. Jadi skill-skill ini sebenarnya lebih mudah diselesaikan oleh anak-anak bersama kerana minda mereka akan lebih berkembang apabila masalah tu datang. Bila masalah itu hadir, dia rasa lebih, begini ya ibu, begini ya ayah. Mereka excited kerana kita ada bersama. Berbanding jika kita lepas tangan, pergilah. Sebab itulah mereka keluar daripada rumah dan membuat perkara-perkara yang tidak sepatutnya. Itu lebih penting untuk lakukan bersama-sama antara ibu, bapa dan juga anak-anak itu sendiri. Baik, kita ada seorang pemanggil di talian ketika ini. Hello. Hello. Ya, silakan. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya cuma nak berkongsi pengalaman. Silakan. Okey, saya ada 4 orang anak lah. Jadi 4 orang anak, jadi daripada kecil dulu seawal usia 4 tahun, pengalaman saya, anak saya ajar dia mandi, kemudian uruskan diri sendiri. 4 tahun? Seawal usia 4 tahun, anak yang sulung lah. Okey, kemudian bila dia masuk sekolah tadika, saya dah ajar dia macam mana nak atur jadual. Jadi satu keadaan, kalau saya masuk ward ke, sakit ke, anak yang dekat rumah dah boleh uruskan diri sendirilah. Alhamdulillah. Jadi termasuk dengan adik-adik dia, yang bungsu, yang nombor 2 pun macam tu. Bila dia masuk asrama, dia dah ada masalah dengan penjagaan diri dia sendiri, keliling dia, barang peribadi dia tak ada masalah lah. Kemudian anak yang bungsu ni pula, umur dia 9 tahun. Dia dah boleh, saya dah boleh percaya dia dekat dapur, dah boleh goreng telur, dah boleh masak. Alhamdulillah. Kemudian dia, anak lelaki dah boleh basuh pinggan sendiri. Okey, terima kasih. Bila dia mandi, dia dah boleh cuci pakaian dalam dia sendiri. Alhamdulillah. Terima kasih Puan Salina.
Ya, sama. Terima kasih atas pengalaman itu. Itu dia. Setiap ibu bapa saya percaya mempunyai cara ataupun kaedah pendekatan masing-masing bagaimana nak ajar anak lebih berdikari. Dan mungkin sebelum kita nak kongsikan bersama dengan Puan Yusrina, kami ada satu bingkisan yang cukup istimewa berkenaan dengan topik ajar anak lebih berdikari ini. Silakan. Ibu bapa semestinya mempunyai pelbagai kaedah tersendiri dalam mendidik anak-anak. Ada pelbagai pendekatan yang digunakan untuk melatih anak-anak supaya mempunyai sifat lebih bertanggungjawab tanpa mengharapkan bantuan daripada orang lain. Bagi pasangan Sarizan Zulkifli dan Jeffrey Muhammad Toha, mereka yang memiliki 4 cahaya mata mempunyai pandangan tersendiri dalam mendidik anak-anak. Ini sangat penting sebab satu masa dia akan keluar. Okey, so kalau benda-benda tu tak dididik daripada sekarang, nanti dia orang sendiri yang akan bermasalah. Mungkin tak ada keyakinan diri kan, tak ada confidence level. So benda tu memang kita kena pupuk slowly lah daripada rumah. Saya rasa benda ni kena memang early stage memang kena suruh selalulah. Kan kita tak boleh expect dia orang terus boleh buat sendiri sekali dua dengan 1-2 arahan, tapi memang kena bagi tahu selalu. Penat macam mana pun, tapi at one stage insya-Allah dia orang akan boleh buat sendiri insya-Allah. Kalau saya ke lapangan, macam contoh anak yang dah form 1, form 2, form 3 tu, macam basuh-basuh kasut sekolah misalnya, dia orang boleh buat sendiri. Tapi kadang-kadang terlepas juga, so kita kena remind lah, maybe weekend tu bagi tahu dia orang yang kasut-kasut semua kena basuh sendiri. Kalau nak ikutkan maid memang boleh buat semua sekali kan, tapi kita kena remind jugalah. Macam maybe basuh pinggan lepas makan, so benda-benda basic yang kita boleh minta dia orang buat. Tambah suaminya lagi, pada peringkat awal melatih anak untuk berdikari merupakan satu cabaran yang perlu dihadapi oleh mereka. Saya rasa memang amat penting bagi mendidik anak untuk berdikari, kerana pada satu masa nanti mereka akan dewasa seperti duduk asrama dan sebagainya. Jadi memang kita perlu terapkan, sebab nanti contohnya bila di asrama macam mana dia orang nak menjalankan tugas-tugas seharian mereka. Jadi saya rasa memang daripada sekarang, daripada kecil memang kita perlu didik mereka. Apapun cara didikan adalah penting untuk kita mengajar anak-anak seawal usia lagi. Ini penting bagi memastikan anak-anak itu akan menjadi seorang insan yang lebih berjaya di masa hadapan. Itu dia. Saya kira itu cara kita mengajar anak kita berdikari. Mungkin nak tanya sekali lagi kepada Puan Yusrina. Puan Yusrina mempunyai 2 perwatakan yang berbeza berbanding suami. Di mana Puan Yusrina lebih gemar membiarkan anak-anak ini cuba segala aktiviti-aktiviti dia sendiri berbanding dengan suami. Saya nak tanya, daripada seawal usia berapa, berbalik kepada apa yang dikatakan oleh pemanggil kita tadi, telah mengajar anak ini mula-mula pergi ke tandas. Itu sebenarnya antara latihan berdikari seusia umur 1 tahun, benar tak? Ya, sekarang ni saya ada 4 orang anak. Jadi keempat-empat mereka sebenarnya ada waktu dia berbeza sebab kita punya waktu dengan mereka itulah. Yang pertama dengan Aziana, dia lebih awal sebab dia cakap pun awal, umur setahun lebih. So by 2 tahun dia dah boleh ke tandas sendiri. Yang nombor 2 ada lewat sikit. Sebab dari segi pertuturan dan pemahaman dia lambat nak faham. Jadi kita ambil masa. Alhamdulillah sekarang pun ketiga pun macam tu. Jadi lebih lewat pula. Sebab kita ikut anak-anak jugalah. Tapi saya punya galakkan selalu saya beritahu pada rakan-rakan untuk galakkan anak-anak sebaiknya lebih awal. Tak perlu tunggu. Daripada 3 orang tu saya perhatikan, kita memang tak perlu tunggu mereka dia boleh bagi cakap saya nak ke tandas atau tak. Kita akan atur sendiri bagaimana nak buat. Jadi lama kelamaan itu akan menjadi kebiasaan kepada anak itu dan mereka sendiri akan automatically akan melatih diri mereka pula lah. Orang kata mula-mula paksaan tapi lama-lama ia menjadi kebiasaan. Dan saya kira mungkin ramai juga di kalangan ibu bapa kan menyuruh anak-anak melakukan sesuatu tanpa mengetahui sama ada anak-anak itu gemar untuk melakukan perkara tersebut ataupun tidak. Bagaimana agaknya kalau mereka di Happy Minds ini boleh membantu memperkembangkan lagi bakat anak-anak? Di Happy Minds kami akan memberi peluang kepada anak-anak ini mencuba setiap kelas yang ada. Contohnya sebab tu kita berikan camp. Camp mini ni hanya dibuat siang hari, jadi mereka akan belajar. Oh sebenarnya mereka lebih
gemar kepada lukisan. Daripada melukis, ini yang sebenarnya mereka melatih penulisan. Hasil tulisan lebih kemas. Seawal umur berapa tu? Sebenarnya seawal umur 3 tahun. Di Happy Minds semuanya seawal umur ada baby sign, ada baby ballet, dan hingga ibu bapa juga di sana. Ibu bapa pun boleh kan? Itu cukup menarik. Okey, tapi sebelum tu kita ada seorang lagi memanggil di talian. Silakan. Hello. Ya, silakan. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okay, saya Puan Dia dari Kelang. Di sini saya nak berkongsi pengalaman saya. Anak saya 5 orang. Jadi daripada anak saya 12 tahun sehingga 12 tahun yang ketiga, kedua, pertama tu dah orang kata saya didik, dah boleh masakkan saya untuk saya dalam pantang. Alhamdulillah. Umur berapa tu Puan Dia? Yang sekarang dah 21, yang tua, yang nombor 2 20, yang nombor 3 tu 12 tahun. Okey, masa masakkan Puan dalam pantang tu ketika itu anak berumur berapa tahun? Masa tu anak saya yang 12 tahun tu berumur 6 tahun. Oh, 6 tahun. Boleh jaga mak dalam pantang. Saya didik semua anak-anak saya semua independen sendiri. Sampai yang ke-6 tahun tu pun dah mandi sendiri. Alhamdulillah. Dah pakai baju pergi sekolah sendiri. Basuh kasut sekolah sendiri tak? Baju orang gajilah washing machine. Tapi dia orang sendiri yang akan tahu. So mama time ni dah basuh kain, dah masuk dalam mesin. Kakak dia dah jemur, yang sulung dah settlekan dapur, everything clear. Cuma akak bantu je dia orang ni. Baik, terima kasih Puan Dia. Saya rasa ini antara contoh ibu yang sebenarnya memberi kepercayaan sepenuhnya kepada anak-anak untuk lebih berdikari. Mungkin dari akhir perbincangan ini Puan Yusrina nak kongsikan antara tips ibu bapa di luar sana yang masih lagi ragu-ragu sebenarnya nak memberi ruang dan peluang kepada anak-anak untuk berdikari ini. Sebenarnya especially bila ibu bapa tu ada anak yang pertama. Biasanya kita kena latih jiwa kita dari anak pertama lah. Anak pertama tu precious, sangat berharga. Jadi kita sebenarnya kena belajar untuk let go, melepaskan benda tu supaya kita dapat melatih anak tu. Kadang ibu tu kata saya dah cuba ajar tapi dia tidak melepaskan sepenuhnya. Anak ni pula ibarat ada vibration antara ibu dengan anak. Walaupun kita rasa kita dah okey bolehlah Zina, tapi dia tahu ibu dia macam tak benarkan. Jadi dia sendiri akan berada dalam kawasan yang masih macam ragu-ragu. Boleh ke nak pergi, boleh ke tak pergi. Jadi ibu apa tu sendiri yang perlu belajarlah keadaan itu. Kemudian perbincangan antara suami isteri kan, bagaimana untuk macam saya dengan husband jenis kita vice versa. Seorang jenis biarlah dia lompat-lompat, seorang kata tak boleh nanti jatuh. So kita akan cakap okey tak apalah bagi dia lompat, saya tengok macam tu. So husband okey you ada kat situ, tunggu diorang melompat-lompat macam tu. Kalau ikutkan nak lepaskan anak ke taman pun kami pun masih dalam keadaan macam yang boleh ke? Yes, dengan keadaan sekarang kan tak sama dengan kita dulu. Saya kira perbincangan antara suami isteri juga penting dalam mendidik anak-anak. Kata pepatah, selain kita bagi ikan, kita bagikan kail untuk memancing kepada anak-anak ini untuk mereka berjaya di masa hadapan. Terima kasih kita ucapkan kepada tiga tetamu kita hari ini. Dan sebelum kita nak berehat seketika, kita nak bersama dengan rakan tugas Azura yang berada di Central Market di Pasar Seni. Silakan Azura. Terima kasih kita ucapkan kepada rakan-rakan setugas di Sri Pentas. Baiklah, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam satu Malaysia diucapkan kepada anda semua. Anda bersama saya Azura dan ketika ini saya berada di Pasar Seni Kuala Lumpur. Seperti yang kita sedia maklum, bangunan yang telah pun berusia 126 tahun ini menjanjikan pelbagai barangan kraft yang cukup menarik untuk kita dapati di sini. Bagi mereka yang sukakan barangan kraft seperti dekorasi perhiasan rumah, anda boleh dapat di sini. Dan untuk bercerita dengan lebih mendalam tentang dekorasi perhiasan rumah di Pasar Seni Kuala Lumpur, kita akan bersama dengan dua orang bersama-sama saya sekarang ini, Cik Nuraini Ismail, iaitu Eksekutif Kanan Promosi dan Pengiklanan Pasar Seni Kuala Lumpur. Apa khabar? Baik, selamat datang ke Central Market. Terima kasih. Dan kita juga bersama dengan Cik Muhammad Amar bin Acho, iaitu pemilik kedai Asli Craft. Apa khabar? Baik. Okey.
Nak berceritakan sedikit tentang keunikan, keistimewaan Pasar Seni Kuala Lumpur ini. Apa yang menariknya khusus tentang dekorasi perhiasan rumah. Okey, bila bercerita tentang pasar seni, okey, kami di sini telah mengadakan konsep zoning, okey, untuk para pengunjung lebih mudah membeli belah. Okey, untuk dari segi membeli barangan hiasan rumah, kami mempunyai 3 buah lorong utama, iaitu lorong Melayu, lorong India dan lorong Cina. Okey, ketiga-tiga lorong ini menjual pelbagai barangan perhiasan rumah yang berkonsepkan etnik itu sendirilah, bangsa masyarakat itu sendirilah. Okey, sebagai contoh di lorong India kami mempunyai permaidani yang cantik, okey, dan juga kain sutera yang sesuai dijadikan hiasan dinding. Okey, di lorong Melayu pula kami menjual pelbagai barangan frame yang bermotifkan Islamik dan juga pelbagai jenis keris dan juga patung yang mungkin boleh dijadikan hiasan jugalah. Dan di lorong Cina pula kami mempunyai pelbagai jenis tanglong, sarung cushion, okey, yang bermotifkan masyarakat Cina. Selain itu kami juga mempunyai barangan tenunan, tembika dan juga anyaman lah. Macam-macam sebenarnya yang ada di sini, dan yang pastinya mereka yang gemarkan barangan craft boleh dapat pelbagai lah, orang kata berapa banyak unit ataupun kedai yang ada. Kami mempunyai lebih kurang 12 buah kedai yang menjual barangan dekorasi rumah lah. 12 buah kedai, dan salah satu kedai yang ada di sini iaitu kedai Asli Craft. Jadi mungkin Cik Aman nak terangkan sedikit, sejak bila agaknya anda sudah mula berniaga di Pasar Seni Kuala Lumpur? Okey, untuk kedai kami Asli Craft Seni Bahan, kita dah beroperasi lebih kurang hampir 30 tahun, semenjak tahun 85 lagi. Dan itu bermula daripada orang tua saya lah, dan kini disambungkan kepada saya pula lah. Contoh-contoh barang craft tangan kami lebih kepada menjual barangan craft tangan orang asli. Jadi material kami kebanyakan daripada hasil hutan lah, contoh rotan, buluh, bomban dan sebagainya lah. Rambutan daripada lokal pun banyak, daripada luar negara pun banyak. Jadi memang Settle Market ni memang dikenali untuk kunjungan orang-orang yang mencari barang craft tangan lah, yang suka seni, suka kepada art. Sedikit mungkin kata-kata ataupun nak diwawarkan kepada penonton di luar sana yang belum sempat lagi berkunjung ke Pasar Seni Kuala Lumpur. Okey, kepada para pengunjung di luar sana, datanglah ke Pasar Seni Kuala Lumpur untuk mendapatkan barangan hiasan unik yang mungkin tidak terdapat di pusat membeli belah yang lain. Okey. Jadi datang jangan tak datang, dan terima kasih kita ucapkan kepada Cik Nuraini dan juga Cik Amar bersama-sama kita pada hari ini. Dan nampaknya sampai di sini saja anda bersama saya dari Pasar Seni Kuala Lumpur, kembali bersama rakan-rakan setugas di Seri Pentas. Wanita hari ini, wanita hari ini. Terus bersama kami di Wanita hari ini, pastinya dalam segmen Tajaan hari ini kita bersama dengan produk daripada Vida Beauty. Tak lain tak bukan, kita bersama dengan Datuk Dr. Vida. Terima kasih bersama kami hari ini. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. Saya yakin pengguna-pengguna Vida Beauty tidak putus-putus memberikan sokongan kepada produk kami dengan menggunakan produk daripada hujung rambut sampai hujung kaki. Daripada kosmetik, iaitu kosmetik Pamoga, lipstick, bedak compact, kemudian hygiene wash, kemudian minuman-minuman kesihatan yang saya rasakan satu Malaysia dah tahu keberkesanan yang boleh merawat, mencantikkan, dan yang istimewa sekali produk kita ni kesan dia begitu cepat, dan kita sendiri kadang-kadang tak percaya. Kita mengalami masalah kesihatan mungkin lama, bertahun-tahun lamanya, tapi mungkin sampai dah kita kata hopeless dah, kita nak bila kita rasa kita boleh sembuh daripada masalah kesihatan. Tak kiralah masalah apa sekalipun, tetapi dengan izin Tuhan, dengan penemuan yang kami daripada Vida Beauty yang bertapak dalam industri ini lebih kurang 15 tahun yang lalu, telah menemui formulasi yang unik yang membantu merawat untuk masalah dalaman wanita. Contohnya seperti Lagina ini, masalah endometriosis, masalah fibroid ataupun masalah kata dalaman wanita untuk kecantikan. Dan bila dalaman kita cantik, terselahlah aura luaran kita yang menjadikan kulit kita putih gebu. Walaupun orang kata kadang-kadang perlukan produk pencerahan khusus, tetapi untuk mereka yang menghadapi masalah
masalah kesihatan, tak risau minum macam contohnya Lajina, tetapi dalam masa yang sama sebab dia kata takkan nak cantik ataupun nak rawat sakit. Tapi dua-dua dalam produk WWT terutama Lajina ini boleh membantu untuk kecantikan dan untuk merawat kesihatan. Okey, mungkin kita boleh ceritakan tentang kup putih yang dikatakan dapat membantu mencantikkan dan menyerikan wajah ni. Nama dah kup putih. Ya, ini kita kata kalau kup putih ini adalah stem cell argan yang kita ambil daripada Morocco semasa saya pergi ke Morocco last year, dan saya mencari satu benda yang istimewa yang saya boleh bawa ke Malaysia, yang saya boleh katakan dulu Pamoga dengan menggunakan produk delima, tetapi kup putih kita angkat buah kekacang argan, bukan buah ya, dan dia kisar daripada satu kontainer argan tu, dia proses jadi minyak argan lebih kurang dapat dalam berapa puluh kilo saja penghasilan argan itu, dan kita bawakan teknologi itu daripada Morocco ke Malaysia dengan memasukkan sumber cecair emas daripada Maghribi itu ke dalam kup putih yang boleh memberikan kesan pencerahan seawal 3 hari. Kalau masalah resdo, masalah jerawat, masalah lingkaran hitam bawah mata atau masalah kedut-kedut, jangan risau, gunakanlah kup putih, baik lelaki maupun wanita. Lelaki sekarang pun suka bergaya, maksudnya mereka kata tak nak pakai skincare dan mereka masalah jerawat pasir atau ruam-ruam, mereka gunakan kup putih saja. Datuk nak tanya, kalau kulit yang ala putih-putih dodol macam saya boleh ke pakai kup putih ni, boleh jadi putih ke? Memang confirm. Sebab itulah orang kata kup putih ini mendapat tempat yang istimewa, walaupun hanya orang kata mungkin usia kup putih tak sampai setahun, tapi jutaan pengguna telah menggunakan kup putih, baik remaja, lelaki, perempuan, makcik-pakcik pengguna. Makcik-pakcik itu yang saya terkejut, kerana mereka rasa dengan minuman kup putih yang diwar-warkan oleh rakan-rakan mereka atau pengguna-pengguna yang telah menggunakan produk kup putih, yang boleh memberikan kecerahan kepada mereka dan boleh kepada ibu mengandung juga. Maksudnya mungkinlah ibu ayah tu mungkin kulit sawo-sawo matang kan, tapi minta kata nak anak cerah sikit kan, boleh minum kup putih. Rasanya sangat sedap, campuran dengan apple dan rasa masam-masam manis. Mungkin loya-loya orang mengandung tu boleh bila minum kup putih tu memang dia boleh mengatasi masalah loya-loya mereka boleh membantu ya. Mengatasi Dan kita tengok sendiri produk-produk WWT selain daripada kup putih, Lajina, untuk lelaki Mantera ya pakcik. Gunakanlah Mantera kerana memberikan kecergasan yang berganda kepada lelaki, dan di samping boleh merawat juga sebab kita nak all in one dalam satu produk kita. Dan mereka yang telah percaya produk WWT ini dah gunakan kosmetik, saya kata minuman Pamoga yang telah orang kata dikenali sebagai produk yang sangat unik di Malaysia, Singapura dan Brunei. Walau apapun produk yang datang, tetapi orang kata Pamoga tetap mendapat pilihan di hati rakyat Malaysia. Dan saya nak serukan di sini penggunaan kosmetik WWT iaitu set jeragat. Yang menghadapi masalah jeragat memang cepat nak hilang jeragat tu, nak muka cerah, muka gebu, mulus. Dan seperti yang kita perempuan ni, apa lagi kita nak, dambaan kita ialah kita sendiri confident kita bila kita kulit cerah, tak ada masalah kulit, dan bila kita berada di rumah kita tak perlu nak tempek bedak. Kita tak payah bermakeup tapi kita nampak anggun. Itu yang kita nak. Dari segi mungkin nak kongsikanlah cara penggunaan kup putih ni, mungkin ramai yang belum mencubanya. Yang belum mencubanya, kup putih ini boleh digunakan waktu pagi. Boleh bacuhkan 1 skup kup putih atau 1 sudu teh saja. Dia tidak perlu digoncang, ya, hanya kacau dalam gelas kaca secara putaran jam. Secara putaran jam seperti kita tahu kita nak melahirkan aura dalam badan kita, dan kita bila kita makan minum kup putih ni dalam lebih kurang 2 jam dia akan flush kita punya apa yang terkandung dalam kolom kita tu. Dan bila kita ambil apa-apa suplemen ataupun kita ambil ubat ataupun kita ambil apa saja, dia cepat berkesan. Dan beberapa hari saja kulit kita lembap, cantik. Dan kup putih juga dia ada kosmetik kup putih. Krim malam, krim siang dan sabun. Dan kalau ada jerawat, ada jeragat semua tu, atau kulit tidak sekata, toner kulit yang orang kata menjadi orang kata kusam. So kita gunakan kosmetik kup putih. Janji saya insya-Allah memang pengguna WWT yakin dah. Mereka kata satu rumah guna produk WWT. Alhamdulillah, terima kasih atas sokongan anda. Dan teruslah menyokong WWT. InsyaAllah dapat membantu. InsyaAllah. Terima kasih kita ucapkan kepada Datuk Vida di atas penerangan itu tadi. Kita akan berehat seketika, kembali lagi bersama kami di Wanita Hari selepas ini. Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini.
Kembali lagi bersama kami di Wanita Hari Tersedar saya. Kita nak kongsikan satu bingkisan dua sebenarnya. Teruskan Rina. Dan yang pastinya bingkisan yang akan kami kongsikan adalah tentang personaliti seorang wanita ini yang terbuka hatinya sebenarnya, Fiza, untuk membuka kelas agama. Dan satu lagi aktiviti yang akan kita kongsikan sekarang ni yang anda boleh lakukan di rumah, iaitu aktiviti kickboxing. Silakan. Betul. Ramai beranggapan senaman kickboxing tidak sesuai untuk wanita kerana terlalu maskulin dan berbeza dengan perwatakan wanita yang lebih lemah lembut. Namun kickboxing sebenarnya antara senaman yang bagus untuk menurunkan berat badan kerana pergerakan berlaku ke seluruh badan ketika senaman dilakukan. Selain membakar lemak, kickboxing baik untuk wanita kerana tergolong dalam kategori seni mempertahankan diri serta pembentukan karakter diri untuk tampil lebih yakin. Selain itu, senaman ini mampu mengurangkan tekanan. Antara langkah keselamatan untuk kickboxing adalah cara pembalutan tangan. Tujuannya adalah untuk mengelakkan kecederaan di bahagian sendi dan juga pergelangan tangan. Apa yang penting, pastikan balutan tangan tidak terlalu ketat atau longgar. Sekiranya terlalu ketat, individu mungkin akan mengalami masalah pengaliran darah yang tidak lancar. Jika terlalu longgar pula, berkemungkinan bahagian pergelangan tangan akan mengalami kecederaan ketika menumbuk. Setelah memakai pembalut tangan, sekarang kita akan memakai glove. So basically glove ada beberapa saiz, 10, 12 dan 14, mengikut keselesaan anda. Ini adalah focus mitts. So saya akan menjadi catcher untuk senaman ini dan Alpha akan menjadi puncher. Okey, saya akan menunjukkan teknik-teknik asas untuk melakukan senaman ini. Okey, basically kita akan start dengan fight stand position. So di mana setiap martial art mempunyai fight stand masing-masing. Left leg forward, hands up. Okey, ready? Okey, sekarang saya akan menunjukkan senaman asas untuk straight punch, iaitu jab and cross. Give me jab 10 times. Ready? Punch it out. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Very good. Okay, give me cross 10 times. Setiap pergerakan otot yang anda lakukan, anda akan membakar kalori. Ready? Cross 10 times. Punch it out. 2, 3, 4, 5. Very good. 6, 8, 9, and time. Teknik regangan selepas melakukan kickboxing penting untuk melegakan kembali seluruh otot yang bergerak, juga bagi mengelakkan kecederaan selepas senaman. Okey, untuk meningkatkan kadar pembakaran kalori dalam senaman ini, anda boleh juga menggabungkan teknik tumbukan dan tendangan di dalam satu masa. Untuk mendapatkan keputusan yang lebih baik, lakukanlah selama 1 jam sehari dan sebanyak 3 kali seminggu. Kickboxing senaman yang sesuai untuk pembentukan badan dan anda boleh mengunjungi mana-mana gimnasium yang menganjurkan kelas ini. Tidak terdetik di hatinya, satu hari nanti dia akan berada di tempatnya kini. Nurmiliza Zulkifli, isteri kepada Syahrul Rohaizat dan ibu kepada putra Farid Esfan ini beruntung digerak hatinya untuk belajar Al-Quran serta sekaligus membuka pusat belajar Al-Quran. Kini setelah hampir 2 tahun, niat sucinya dipermudahkan Tuhan. Saya pernah bertugas di sebuah syarikat swasta sebagai kredit controller selama 6 tahun. Kemudian saya pernah membuka sebuah butik pakaian di Kelana Jaya. Setelah saya berpindah di sini kembali, waktu itu saya masih lagi tiada buat apa-apalah. Kemudian saya ingin mencari kelas Al-Quran untuk saya dan anak. Dan waktu itu saya ada sebuah kedai kosong di Rasta. Dan waktu itu saya tengah terfikir mencari sesuatu untuk membuka perniagaan lah. Tapi tak pasti lagi. Kemudian dari situ saya memberi tawaran kepada Ustaz Faizal untuk membukalah, menyewa di situ untuk membuka kelas Al-Quran kerana sebelum tu dibuka di masjid. Jadi saya rasa lebih proper ada sebuah kelas.
Dari sebuah kelas yang berlokasi di Rasta Taman Tun Dr. Ismail, kini dia mempunyai sebuah lagi cawangan di Masjid At-Taqwa di Taman Tun juga. Alhamdulillah lah, suami saya amat terkejut juga dengan saya punya permintaan, perbincangan kami di mana dia kata bersungguh ke nak buka kelas Al-Quran. Saya kata, betul, saya rasa macam terpanggil untuk membantu Ustaz Faizal asalnya. Kemudian suami saya kata alhamdulillah kita cuba buat kelas Al-Quran di waktu malam kan. Dia pun banyak support saya lah, suami banyak support saya. Waktu tu dia suami pun selalu bekerja di luar kawasan lah. Jadi saya amat free, amat fleksibel lah masa saya sampai saya menjaga anak, rumah. Kemudian saya ada masa untuk menguruskan kelas-kelas Al-Quran di waktu malam lah bersama Ustaz Faizal. Jika sudah tiba masanya, pasti hidayah Allah itu datang tepat pada waktunya. Segala usahanya dipermudahkan walaupun tiada pengetahuan dalam bidang ini. Sebelum saya membuka kelas Al-Quran ni, saya pun seorang yang biasa saja. Kemudian bila niat saya nak belajar Al-Quran itulah yang saya rasa saya mencari untuk belajar mengajar Al-Quran dengan lancar dan bertajwid. Dan untuk anak saya, sebab saya macam selalu berniat untuk membentuk anak saya menjadi seorang Al-Hafiz. Dari situlah bermulanya saya bergiat aktif membantu ustaz-ustaz, membantu masyarakat, memberi perkhidmatan kan. Apa yang mereka cari saya cuba sediakan. Bangga serta bersyukur akan sambutan yang diterima, nyata masyarakat semakin menghargai Al-Quran dalam kehidupan seharian. Saya nampak masyarakat sekarang pun dah tak ada perasaan malu atau segan kerana bagi mereka belajar Al-Quran tu adalah yang sangat-sangat mulia. Dulu mungkin mereka ada perasaan malu, tak pandai mengajar Quran, malulah nak mengaji, malulah. Tapi bila dah cuba dengar ataupun dia cuba belajar dalam sehari dua, dia rasa wah, inilah yang saya cari sebenarnya. Dari situlah adalah sedikit sumbangan saya kepada masyarakat sebenarnya, membuka mata masyarakat untuk belajar kembali Al-Quran. Al-Quran itu penyuluh hidup, Al-Quran itu pembimbing kita semua. Semoga usaha Nurmiliza ini membuka mata kita serta dirahmati dan diberkati yang esa. Terima kasih dan nampaknya kita telah pun sampai di penghujung siaran Wanita hari ini. Jangan lupa teruskan bersama kami esok dengan satu lagi topik yang cukup menarik, iaitu menangani suami ingkar berkaitan dengan isu tuntutan nafkah. Dan kalau nak ikuti bersama kami, jangan lupa esok di hari Khamis. Kami tinggalkan anda dengan video klip ini. Assalamualaikum, jumpa lagi. Bye. So kampung, dia kata nak di lambung. Kaya pun nak lari sombong, kita kaya rumah susung-susung. Kita kaya payah kumbung, jadi mana tu memang untung. Tak payah nak buka warung, duit tapi bersambung-sambung. Beda bertingkat-tingkat, beda bertingkat-tingkat, beda bertingkat-tingkat, beda bertingkat-tingkat, beda bertingkat-tingkat, beda bertingkat-tingkat, beda bertingkat-tingkat. Dari dulu sampai bogey, beda bertingkat-tingkat. Dua tanam kata tompet. Dalam kampung pada Cadillac, coming gola body full black. Penjoro tu tak biabi, nama pun MC Wari. Tak pernah dengar kau cik adik. Wari, wari, wari. Nombor tinggi lo condor wasi, lagi tinggi dari JC. Topet turun VVIP, tiket tertinggi KLCC. Mitsubishi, Lancer Point, gunung nak boila dan sampai duit dapat tingkat-tingkat. Can't hear what the hell that I'm saying. Type of style gonna make me swing. Titanium driver off that range, 300 meters ain't no plane. I'm number one and this my handicap.